Kisah misteri lift bomba kondominium. Salam semua penonton Nengok TV. Hari ini kembali kita ke kisah misteri yang nak kami kongsikan kepada anda. Kisah ini diceritakan semula oleh individu yang mengalaminya. Individu ini hanya ingin dikenali sebagai Haris sahaja. Kejadian ini berlaku tak lama selepas dia berpindah masuk ke sebuah kondominium yang dibelinya pada tahun 2015. Untuk mengetahui kisah ini dengan lebih lanjut, sila tonton video ini sampai habis. Haris merupakan seorang penyunting video di sebuah syarikat media terkemuka di ibu negara. Dia belum berkahwin walaupun umur sudah mencecah 38 tahun. Mungkin jodoh belum sampai. Jadi Haris hidup bersendirian atau dengan kata lain, hidup bujang di rumahnya sendiri. Kisah ini bermula apabila Haris baru berpindah ke sebuah kondominium yang terletak di kawasan Bangi, Selangor. Nama kondominium itu terpaksalah dirahsiakan atas sebab-sebab tertentu. Unit kondominium di tingkat 20 itu telah lama dibeli oleh Haris beberapa tahun lepas. Namun telah disewakan kepada orang kerana Haris telah menyewa sebuah rumah lain di ibu kota. Memandangkan ekonomi tak berapa baik pada ketika ini, Haris ambil keputusan untuk menetap di rumahnya sendiri tanpa disewakan lagi. Lebih jimat katanya. Keadaan sekitar kondominium tersebut sangat tenang, bersih dan kebanyakan unit telah pun berpenghuni. Pada mulanya semuanya berjalan seperti biasa. Haris melalui hari-hari di kondominium tersebut dengan tenang dan gembira. Namun hidupnya mula berubah sejak ditimpa kejadian misteri di kondominium tersebut. Pada suatu lewat malam ketika Haris pulang dari kerja seperti biasa, dia tidak merasakan apa-apa yang pelik. Cuma suasana di kondominium itu sangat sunyi, mungkin semua penghuninya sedang lena di ulik mimpi. Mana taknya jam sudah menunjukkan pukul 2.30 pagi. Haris jarang pulang selewat ini. Namun disebabkan ada tugas yang perlu diselesaikan segera, terpaksalah balik lewat. Tanpa rasa apa-apa yang pelik, Haris pun berjalanlah menuju ke koridor lift. Memang tiada seorang pun manusia di situ. Hanya ada Haris seorang sahaja. Haris menekan butang lift untuk naik ke atas. Haris yang dalam keadaan mengantuk hanya menyandarkan diri di sebelah lift sambil memejamkan mata. Setelah beberapa saat menunggu, lift pun berbunyi. Pintu lift terbuka, namun bukan lift yang Haris tunggu, tetapi lift bomba yang berada di beberapa langkah dari Haris. Tanpa membuang masa, Haris pun masuk ke lift bomba tadi. Sepanjang dia berada di apartmen ini, tak pernah pula dia naik lift bomba ini. Namun disebabkan mengantuk, Haris terus tekan butang tingkat 20 menuju ke rumahnya. Haris memejamkan matanya sambil menunggu lift sampai. Selang beberapa saat, Haris membuka mata ingatkan lift sudah sampai. Rupanya dia masih di tingkat 1. Pelik, lift telah pun ditutup tadi. Dan Haris dapat rasakan pergerakan lift. Tapi macam mana pula masih di tingkat 1? Mungkin dia tersalah barangkali. Haris tekan kembali butang tingkat 20. Kali ini dia betul-betul yakin dia tekan. Dia melihat pergerakan nombor digital di skrin lift. Kali ini memang lift bergerak. Haris melayan kembali perasaan mengantuknya dengan memejamkan mata. Ting! Bunyi lift sampai. Haris meluru keluar dengan segera. Tetapi yang peliknya itu bukan tingkat 20 tapi tingkat 25.
Tingkat tersebut gelap dan sunyi. Ada sedikit cahaya lampu sama-sama di koridor. Haris dah mula rasa lain macam sebab dia yakin dia tekan tingkat 20. Kenapa pula sampai tingkat 25? Bukan ada orang pun. Cepat-cepat Haris masuk semula ke dalam lift dan kali ini dia tekan berkali-kali nombor 20 dan mula berasa ada yang tak kena. Lift tersebut tidak menutupkan pintu, seolah-olah ada sesuatu yang menyekatnya. Kemudian ada tiupan angin yang kencang di luar lift. Haris yang mengantuk tadi jadi segar serta-merta. Dia menjenguk keluar lift, tapi tiada sesiapa di luar. Bulu roma dah mula meremang, tapi Haris memberanikan diri masuk semula ke dalam lift dan cuba semula menekan tingkat 20. Kali ini berjaya. Lift tertutup. Haris lega sebentar, tetapi lift tersebut tidak bergerak. Haris yang berada dalam lift itu dah mula panik. Ini kali pertama berlaku pada dirinya. Dalam hatinya memang berkata, sah, dia sedang diganggu sesuatu sekarang ni. Lampu lift tiba-tiba padam. Haris dah mula nak menangis. Bala apa pula yang datang ni? Semua butang di lift itu ditekannya. Dalam suasana yang getir itu, sempat juga Haris mengambil telefon bimbitnya untuk menyalakan lampu. Haris tak berani suruh tempat lain, melainkan pada butang lift saja. Dalam kepalanya dah terbayang adegan-adegan filem serang yang pernah dia tonton. Tiba-tiba dia terasa bahunya dicuit sesuatu. Sudah. Haris yang ketakutan menutupkan mata sahaja dan berharap ini semua mimpi sahaja. Dengan tak semena-mena, bunyi suara bisikan halus di telinganya. Suara itu betul-betul berada di belakangnya. Bulu roma tengkuknya meremang, tetapi bisikan itu kurang jelas dan samar-samar, seolah-olah memanggil namanya. Sampai terkencing Haris dibuatnya. Haris yang dalam keadaan panik tadi mula menjerit-jerit ketakutan. Dia menghayun-hayunkan tangan seperti hendak memukul sesuatu dalam keadaan gelap tu. Tapi tiada apa yang dia rasakan. Haris mula berdoa di dalam hati, memohon agar Tuhan berikan perlindungan sambil mulut membaca istighfar beberapa kali. Selang beberapa minit kemudian, lampu lift terbuka dan lift bergerak. Alhamdulillah, lift turun ke tingkat rumah Haris, iaitu tingkat 20. Masih dalam keadaan menggigil, Haris cepat-cepat keluar berlari sekuat hati, meninggalkan lift meluru ke pintu rumahnya yang tidak beberapa jauh. Setelah masuk ke rumah, dia bergegas meluru ke bilik air, bilik utama, untuk membersihkan diri dan mandi. Kejadian yang baru berlaku tadi betul-betul menakutkan. Haris buka surah Yasin dengan kuat menggunakan telefon bimbitnya dan tidur berselubung selimut pada malam itu. Keesokan harinya, Haris mohon cuti kecemasan dan hanya berkurun di rumah sahaja. Selang beberapa minggu selepas itu, Haris nekat berpindah ke rumah lain dan tidak lagi tinggal di kondominium itu. Dia hanya menyewakan sahaja rumah itu kembali. Dia tidak berani lagi naik lift pada waktu malam seorang diri, apatah lagi lewat malam. Kejadian ini betul-betul membuatkan Haris serik pulang lewat malam. Syukurlah tiada apa-apa yang berlaku pada dirinya pada malam itu. Selang setahun baru Haris berani menceritakan kisahnya pada kawan-kawan terdekat. Itulah tadi kisah seram yang boleh kami kongsikan pada episod kali ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini untuk video-video seterusnya.